Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam program Asah Minda, mana yang dijadualkan setiap pagi insya-Allah. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat, hari Jumaat penghulu segala hari. Hari ini kita sememangnya digalakkan untuk banyakkan berselawat kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Saya doakan anda terus sihat insya-Allah hari ini. Boleh sebelum kita mulakan boleh dulu sharekan dengan rakan-rakan. Saya jemput dulu untuk anda sama-sama, mungkin boleh tag rakan-rakan. Okey, supaya lebih ramai insya-Allah dapat bersama dengan kita pada pagi ini, dan seterusnya insya-Allah kita dapat membantu, dapat kurang-kurang menyumbang, memberi manfaat kepada orang lain insya-Allah. Hari ini kita nak teruskan berbicara tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Kita nak asah terus minda kita. Bagaimana minda ini seumpama seperti pisau yang perlu diasah hari-hari. Pisau yang kalau kita tak asah dia jadi berkarat. Berkarat akhirnya last kali dia jadi tumpul. Kemudian kita dah tak boleh guna lagi. Itulah akal. Minda kita juga perlu diasah setiap hari supaya minda kita menjadi tajam, dan seterusnya minda kita mampu mencetuskan tindakan yang boleh menggerakkan kita ke arah kejayaan. InsyaAllah hari ini kita nak teruskan bual bicara kita. Okey, hari ini kita nak sambung lagi tentang perjalanan. Mungkin saya boleh kongsikan dengan anda terus perjalanan, bagaimana saya mengorak langkah saya, insya-Allah. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang sambungan kepada bagaimana saya membentuk, saya membina perniagaan selain daripada construction. Okey, sebenarnya yang saya nyatakan, apa yang saya lakukan sebenarnya ada yang betul dan ada yang tak betul. Jadi sama-sama kita nak tengok di mana yang betul dan di mana yang tak betulnya. Semoga insya-Allah ianya menjadi sedikit panduan kepada kita bersama insya-Allah. Okey, seperti yang saya nyatakan, dalam bisnes ini, dalam kita nak menjalani kehidupan bisnes, yang paling penting ialah sebenarnya kita tak nak langgar dinding. Kita tak nak langgar dinding banyak kali. Sebab kalau kita langgar dinding banyak kali, kita khawatir kita akan tewas. Kan? Apatah lagi yang melibatkan kos. Kalau kita langgar dinding yang kosong saja yang tidak melibatkan kos, mungkin agak kurang risikonya. Tapi kalau kita langgar dinding yang melibatkan kos, maka di situ sebenarnya ia akan menggugat kita. Okey, insya-Allah. Selamat bersama bersiaran bersama dengan saya pada pagi ini. Saya live di dalam My Life Rosa HQ page, FB page, dan juga di My Life Rosa HQ TikTok. Okey, rakan-rakan TikTok, mungkin boleh tag rakan-rakan, boleh share dengan rakan-rakan supaya lebih ramai insya-Allah yang akan dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, apa yang betul sebenarnya saya lakukan ialah semasa saya untuk membuka perniagaan selain daripada construction, waktu itu mungkin dalam tahun 2010-2012 seingat saya. Saya cuba untuk diversify perniagaan saya daripada construction. Saya cuba nak diversify perniagaan saya dengan niat untuk menjadi kita panggil backup perniagaan. Okey, waktu itu saya mencari perniagaan seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ini. Kita cuba mencari peluang yang ada di sekeliling kita. Kerana itulah asas kepada pemilihan kepada perniagaan. Sebenarnya yang saya dah maklumkan, saya dah bagi tahu bahawa kalau kita nak pilih perniagaan, kita mesti pilih perniagaan yang dekat dengan kita. Perniagaan yang peluang yang kita boleh wujudkan di sekeliling kita. Yang kita nampak di situ ada peluang.
Ataupun di situ sebenarnya sebelum ini mungkin masalah. Mungkin kita hadapi masalah tersebut ataupun kita tengok orang ramai menghadapi masalah tersebut dan dari situ sebenarnya kita create peluangnya. So waktu itu saya menghadapi masalah untuk servis kereta. Kereta syarikat saya ada banyak, lebih daripada 20 buah. Jadi saya menghadapi masalah untuk saya servis kereta saya. Kerana saya terpaksa pergi ke bengkel dan ialah banyak masalah. Jadi waktu itu saya berfikir yang terbaik kenapa saya tak nak wujudkan bengkel saya sendiri. Di samping saya boleh servis repair kereta saya sendiri, kereta syarikat sendiri, saya juga boleh offer kepada orang ramai. So idea itu bagi saya baik, jadi saya mulakan. Waktu itu saya berbincang dengan adik saya mekanik. Mekanik, dia memang tidak pernah terlibat dalam perniagaan. Dia hanya menjalankan dia kerjaya dia dalam mekanik. So saya bincang dengan dia untuk mulakan perniagaan dalam bidang bengkel kereta. Okay, so bila saya mulakan dalam perniagaan bengkel kereta, alhamdulillah saya buka bengkel. Cuma saya buka tu mungkin dalam skala yang besar. Saya buka 2 pintu. Satu pintu untuk servis dan repair enjin. Satu lagi servis dan repair aircon. So dalam skala yang agak besar, saya set up infrastrukturnya dengan peralatan, mesin dan sebagainya. Maka wujudlah sebuah bengkel. Tetapi waktu itu saya terlupa untuk memastikan bahawa bengkel ini diuruskan oleh orang yang betul-betul berpengalaman menguruskan bengkel. Saya jangkakan waktu itu adik saya boleh uruskan, kerana saya ingat ialah bengkel hanya kita buat servis kereta dan sebagainya. Jadi saya menjangkakan adik saya boleh handle. Jadi saya serahkan kepada dia untuk dia handle. Rupanya sebenarnya pengurusan perniagaan dengan kerjaya sebagai seorang mekanik dia berbeza. Mekanik mungkin dia boleh mengendalikan kereta, tapi belum tentu dia boleh mengendalikan perniagaan. So di situ sebenarnya kesilapan saya. Kesilapan saya ialah saya tidak menyediakan seseorang yang boleh menguruskan perniagaan bengkel. Adik saya memang boleh mengendalikan, menguruskan kereta. Kereta masuk, dia buat repair dan sebagainya, dia handle, dia tentukan barang apa dan sebagainya, dan dia ambil pekerja-pekerja yang lain, memang boleh. Tetapi dalam perniagaan tak cukup setakat itu. Dia perlukan seseorang yang mampu untuk mengendalikan perniagaan. Kenapa? Bila kita katakan perniagaan tadi, semestinya ianya perlukan kepada perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di situ juga memerlukan daripada sudut pengendalian bagaimana untuk kita tarik orang. Kita tak boleh buka bengkel kita, buka pintu, kemudian kita tunggu orang masuk. Tak cukup. Tak boleh. Begitu juga kalau setakat untuk servis kereta saya, kereta syarikat sahaja pun tak cukup. Kalau ada 20-30 buah, sehari sebuah, tak cukup untuk kita nak menampung, kita panggil overhead dia. Jadi di situlah sebenarnya apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Pemilihan perniagaan penting, tetapi perancangan kita, persiapan kita dan juga bagaimana untuk kita memastikan bahawa perniagaan tadi boleh bergerak terus. Kerana dalam perniagaan ini pastinya yang paling penting ialah marketing. Bagaimana kita nak marketkan, bagaimana kita nak menempatkan, ataupun permulaannya bagaimana kita nak introduce perniagaan kita kepada market, kepada orang ramai. Kemudian bagaimana untuk kita placing, kita nak placing perniagaan kita ini berada di tahap mana yang kita nak. Itu marketing. Dan akhirnya dalam marketing juga sebenarnya kita nak brandingkan perniagaan kita supaya ianya establish. So inilah sebenarnya ilmu yang kita kena pastikan bahawa bila kita nak mulakan perniagaan, kita mesti kena menyediakan. Kalau kita tak sempat, macam saya hari itu, memang saya tak sempat sebab saya masih lagi run construction. So saya tak sempat untuk mengendalikan
perniagaan yang lain. Saya cuma boleh set up saja. Saya set up, kemudian saya mengharapkan orang lain yang run. Cuma saya tak cari orang yang betul-betul boleh run perniagaan tersebut. Dan ini juga sebenarnya kesilapan ramai orang. Ramai orang sebenarnya kesilapan dia, kita semua nak buat, semua benda kita nak buat sendiri. Dalam perniagaan sebenarnya tak boleh. Kita tak boleh semua benda kita nak buat sendiri. Apatah lagi kalau kita diversify perniagaan kita, pastinya kita tak boleh buat sendiri. So, kita memerlukan seseorang yang lain yang juga mampu untuk mengendalikan perniagaan tersebut, bukan hanya setakat mengendalikan dari urusan pengurusan perjalanan perniagaan tersebut, tetapi juga mengendalikan keseluruhan perniagaan. Okey, jadi itulah sebenarnya. Jadi perniagaan saya tadi dia susah nak naik. Perniagaan bengkel saya, walaupun saya mempunyai kelengkapan yang cukup, peralatan yang cukup, orang yang cukup, tapi oleh kerana tidak ada perancangan dari sudut marketing yang betul, maka ianya agak statik. Agak statik. Hanya boleh sekadar untuk saya boleh selesaikan masalah saya sahaja. Masalah saya tadi yang ada masalah untuk menguruskan ataupun untuk repair, baiki kereta saya, servis kereta-kereta syarikat saya. Jadi itu sahaja yang boleh diselesaikan. Tapi tak boleh berkembang. Sepatutnya, perancangan saya sepatutnya perniagaan bengkel adalah satu perniagaan yang sangat dekat dengan orang ramai. Kerana ramai orang ada kereta. Itu sebenarnya. Jadi orang memang nak mencari bengkel yang boleh, yang diyakini, yang dipercayai untuk repair ataupun servis kereta mereka. Bengkel adalah satu perniagaan bagi saya yang sangat bagus, yang sangat kita panggil dia punya masa depan dia sangat cerah, tetapi tidak menjamin kalau kita tidak ada perancangan yang betul. Kalau kita tidak ada kita panggil pengendalian perniagaan yang betul. Jadi justru itu sebenarnya sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda bahawa apabila kita nak mengendalikan perniagaan, apabila kita nak mewujudkan perniagaan, kita bukan setakat sahaja mencari peluang, create peluang, tapi kita kena tahu bagaimana untuk mengendalikan perniagaan secara keseluruhannya. Dalam erti kata yang lain, kita kena ada ilmu. Ilmu bukan setakat ilmu daripada sudut ilmu akademiknya, ilmu bagaimana kita nak tahu perniagaan tersebut, ataupun kita nak tahu apa yang kita nak jalankan perniagaan tersebut, tetapi lebih daripada itu ialah ilmu dari sudut bagaimana kita nak bermain dengan emosi, bermain dengan macam mana kita nak tarik attention orang, bagaimana kita nak bawa orang yang jauh dengan kita, dekat dengan kita, bagaimana kita nak tarik orang yang belum biasa dengan kita untuk membiasakan diri dengan kita. Semuanya ini adalah menyentuh kepada emosi. Jadi ilmu itu sebenarnya dua cabang. Satu cabang dari sudut fizikalnya, dari sudut bagaimana kita nak menguruskan. Kalau bengkel kereta tadi, pastinya kita kena tahu repair kereta dan sebagainya. Kena tahu peralatannya, kena tahu spare partnya dan sebagainya. Tapi bukan cukup setakat itu sahaja. Kita kena ada ilmu yang melibatkan bagaimana kita nak bermain dengan emosi, bagaimana kita nak tarik orang dan sebagainya. So ini sebenarnya ilmu yang kita kena wujudkan dalam perniagaan, yang kita kena pastikan bahawa kita kena bersedia. Dan pastinya bila kita berilmu, insya-Allah kita akan menyusun sistem yang baik dalam perniagaan kita. Bila kita dah establishkan sistem dalam perniagaan kita, maka ianya mudah berjalan dengan lancar. So, di situlah sebenarnya kesilapan di awal saya. Saya menjangkakan bahawa hanya bila saya set up perniagaan tadi, saya buat bengkel, saya buka bengkel yang berskala agak besar, jadi saya jangkakan ianya boleh menarik orang. Rupanya belum cukup. Belum cukup sebenarnya. Tidak menjamin kalau kita buat kedai besar-besar sebenarnya, tidak cukup sebenarnya menjamin kita boleh tarik orang ramai. Apatah lagi kalau kita tidak ada people, kita tidak ada manusia, orang yang boleh membantu kita untuk kita panggil mengendalikan perniagaan secara keseluruhannya. Jadi apa yang saya nak
kongsikan dengan anda ialah, apa yang saya nak share dengan anda ialah, hari ini sebenarnya perancangan perniagaan itu penting. Kita nak tahu apa yang kita nak berniaga penting. Sangat penting kita cari peluang perniagaan yang dekat dengan kita, yang kita nampak, yang kita boleh create peluang. Sangat penting. Kan kita jangan cari perniagaan yang jauh dengan kita, yang lebih berisiko, yang kita tidak tahu lagi bagaimana cerunnya, bagaimana lurahnya dan sebagainya. Kita cari yang dekat dengan kita, yang kita nampak, yang mungkin kita panggil dalam kepakaran kita. Kan? Tetapi belum cukup juga. Kita kena tambahkan lagi dengan ilmu yang bagaimana kita nak menyusun perniagaan kita supaya perniagaan kita boleh letak ataupun kita boleh brandingkan dia dalam keadaan yang sepatutnya. Okey, so itu antara perkongsian saya hari ini. Sebab saya bercerita tentang bengkel, mungkin ramai di antara kita di sini yang ada bengkel. Dan bila kita ada bengkel, kita tahu bahawa perniagaan bengkel adalah perniagaan yang sangat kita panggil bright future. Perniagaan yang punya masa depan yang cerah. Perniagaan yang memang orang cari. Hari ini semua orang ada kereta, ramai orang ada kereta, dan memang kita mencari-cari bengkel yang diyakini, bengkel yang boleh dipercayai, bengkel yang kita rasa selesa untuk kita berada, untuk kita hantar kereta kita di situ. Jadi boleh rebut peluang. Boleh rebut peluang untuk membuka perniagaan bengkel. Dengan syarat mesti kena ada ilmunya. Mesti kita kena tahu dari sudut pengurusan bengkel itu sendiri dan juga dari sudut pengurusan perniagaan. Okey, dan insya-Allah saya akan kongsikan lagi dengan anda besok insya-Allah bagaimana pula saya buka perniagaan futsal dan juga food court. Juga menarik sebenarnya. Juga di situ ada perkara betul dan ada perkara silap yang saya lakukan. Saya akui banyak juga perkara-perkara silap yang saya lakukan walaupun saya dah ada pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang perniagaan construction. Kerana yang saya nyatakan, perniagaan construction adalah sangat berbeza dengan perniagaan-perniagaan yang lain. Jadi itu kita kena, saya sendiri sedar saya tak boleh kita panggil bersandarkan pengalaman saya dalam bidang construction untuk saya jalani perniagaan-perniagaan yang lain. Dan perkara ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan anda semua. Supaya insya-Allah boleh menjadi sedikit panduan kepada anda bagi mereka-mereka yang nak memulakan perniagaan supaya kita tidak kita panggil langgar dinding banyak kali. Okey. So saya kira itu saja perkongsian saya pada pagi ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi esok. Esok hari Sabtu, Sabtu Ahad saya ada urusan di luar, dan mungkin kita berjumpa lagi pada hari Isnin nanti insya-Allah. Sebelum itu saya minta anda kongsikan dulu video ini ataupun live ini kepada rakan-rakan yang lain, sebab kita nak bantu ramai orang di luar sana yang mungkin sekarang berada dalam kebuntuan, yang mungkin berada dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa. Jadi insya-Allah, semoga insya-Allah dengan perkongsian sedikit saya ini boleh membantu. Kadang-kadang mungkin kita tak menghadapi masalah tersebut, tapi mungkin rakan-rakan yang lain, mungkin saudara mara kita yang lain yang sedang menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau kita kongsikan, kita pakat kongsikan, maka insya-Allah mungkin boleh menyentuh hati mereka, boleh menambat hati mereka dan mereka menyertai kita dan akhirnya boleh mencambahkan fikiran mereka. Mereka juga boleh mengasah minda mereka. Itulah niat saya, itulah tujuan saya. Jadi insya-Allah saya harapkan anda dapat menyokong usaha saya ini untuk kita sama-sama menyumbang, sama-sama boleh memberi sedikit manfaat kepada orang lain insya-Allah. Okey, sekian daripada saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.